Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Mishkatul Masabih, hadis yang ketujuh, muka surat 195. Saya ambil di bahagian atas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, saya ambil di situlah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosokkan tangannya ke tanah selepas membasuh kemaluan. Dan sebelum membasuh tangan tersebut mungkin dengan maksud untuk menjadikan tanah tersebut sebagai bahan pencuci. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu as-salah falyusalli. Dijadikan tanah sebagai masjid, yakni tempat salat, dan bahan pencuci untukku, mana boleh digunakan untuk bertaharah. Sesiapa dari kalangan umatku yang sempat dengan waktu salat, tak kiralah di mana saja dia berada pun, hendaklah dia salat di tempat itu. Tidak seperti agama lain tak boleh salat di sebarangan tempat, tidak boleh. Agama Islam kita ni mana-mana pun boleh. Misalnya kita pergi mana-mana tempat nak salat, tak ada tempat khusus, tak ada bangunan. Di bumi, di tanah, asalkan tidak ada najis, boleh. Itu kelebihan khusus kepada umat Nabi SAW. Jadi di sini dalam hadis yang ketujuh ni, sebab ada disebut bila Nabi SAW basuh kemaluan dia tu, maka dia pun gosok tangan dia di tanah, dan selepas tu dia basuh. Di situlah disebutnya apa tujuan. Tujuan gosok tangan ke tanah tu sebagai nak menghilangkan dengan lebih bersih tangan tu. Sebab bila gosok kemaluan ni berkait dengan gosok kemaluan ni kerana jimak lah. Jadi kemungkinan ada cecair keluar daripada kemaluan, sama ada mazi ke mani ke. Jadi kira-kiranya basuh dengan air tu okey dah. Cuma nak suruh lebih bersih lagi. Kalau kita lah ni gak guna sabun lah. Tu zaman Nabi gitu, dia buat gitu ya. Bau pun hilang, dan dia ada unsur pada tanah tu, unsur yang boleh menanggalkan dia punya dan juga menghilangkan bau sesuatu yang kita sebut sebagai najis ataupun sesuatu yang berbau busuk tu lah. Itu tujuannya. Sebenarnya hak ni mana-mana kitab memang sebut begitulah. Tujuan dia. Hak ni tidak wajib. Ni kira-kiranya sunat lah. Jadi kalau bila kita nak ambil amalan ini dalam konteks sunat, mana kita guna sabun lah sambil kita. Bila kita guna sabun, maka kita akan dapat juga kelebihan ni. Mana boleh pahala juga. Baik, di dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW membasuh dua kakinya selepas selesai mandi. Di dalam riwayat yang lain jelas menyebutkan bahawa baginda SAW tidak berwuduk dengan sempurna sebelum mandi. Jadi dalam hadis ni dan dalam hadis yang kita baca selepas ni, masa Nabi ambil wuduk tu selepas Nabi basuh kemaluan tu lah, Nabi ambil wuduk dulu sebagai permulaan mandi wajib itu, kaki Nabi tak basuh. Nabi basuh kaki ni sebagai orang panggil hak terakhir sekali. Jadi maklumat itu bukan sekadar tersebut dalam hadis yang ketujuh ni yang kita bincang ni, bahkan dalam hadis lain pun ada sebut juga. Misalnya di sini dikemukakan satu riwayat daripada Bukhari. Riwayat ni riwayat Bukhari. An Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salah ghaira rijlaih wa ghasala farjah wa ma asabahu min al-adha thumma afada alaihi al-ma' thumma nahha rijlaih faghasalahuma hadhihi فغسلهما هذه
ghusluhu minal janabah. Daripada Maimunah, isteri Nabi SAW katanya, ni Maimunah cerita. Maimunah kata Rasulullah SAW berwuduk sebagaimana wuduk untuk sembahyang, kecuali dua kaki dia. Mana dua kaki Nabi itu Nabi tidak basuh selalu masa ambil wuduk tu. Membasuh kemaluannya dan kotoran yang terdapat padanya. Selepas itu Nabi SAW mencurahkan air ke atasnya, kemudian mengalihkan dua kakinya ke satu sudut, lalu membasuh kedua-duanya. Inilah mandi Nabi SAW dengan sebab junub tu. Baik, kalau kita tengok dalam hadis ni, nampak zahirnya lepas ambil wuduk tu basuh kemaluan. Tidak. Sebab hadis ni kita telah jumpa dalam Sunan Nasa'i dulu, mengajar Sunan Nasa'i. Hak betulnya apa ni, seperti mana hak minggu lepas lah, maknanya basuh kemaluan dulu. Hak tu. Jadi hak ni telah mana ni riwayat Bukhari juga, sebab itulah para ulama kata dia kena tengok semua, tak boleh tengok ni saja. Mana hak ni dia sebut ni tidak mengikut tertib. Dia tidak mengikut tertib. Logik pun tidak logik nak. Sebab sedekah bukan dua hadis saja, banyak hadis lain. Jadi bila Nabi ambil wuduk tu sebelum mandi ambil wuduk tu termasuk dalam sebahagian daripada mandi wajib dah. Jadi bila ambil wuduk, ketika Nabi curah air atas kepala tu, Nabi tidak tumpu dah lah kepada hujung-hujung anggota tu. Sebab hujung anggota tu telah diselesaikan dengan wuduk tadi. Jadi dalam banyak riwayat lain sebut mana basuh kemaluan tu permulaan. Basuh kemaluan. Jadi hak ni kira-kiranya dia tidak mengikut tertib, sebut secara umum gitu saja. Itu maksud dia. Ini dalam Bulughul Maram pun ada dihurai dalam syarah Bulughul Maram. Jadi riwayat lain menyebutkan Nabi SAW tidak membasuh kakinya di tempat baginda mandi. Sebab dia hadis berkenaan dengan mandi junub ni banyak sebenarnya. Jadi kalau kita gabung-gabung semua, dia akan lengkap lah. Dia akan lengkap. Misalnya di sini, sebelum ni pun kita telah jumpa Nabi, bila Nabi nak basuh kaki tu, maka Nabi beranjak. Naha ni mana beranjak beberapa langkah ke tempat lain. Dan saya telah sebut dah, mana keadaan itu kerana keadaan muka bumi tempat Nabi mandi tu. Tu muka dah berjojah dah, kita kata seluk tu dah muka mandi tu kan. Jadi pindah tu supaya tidak ngecik air lah. Jadi kalau kita dalam bilik air tempat kita sekarang ni dengan kita kata simen dengan apa ni, tar kita mozaik dan sebagainya, patut ada pula sistem seperti sekarang ada air buang, bahkan air tu dia akan pergi ke tempat lain. Tak perlu dah naha tu, tak perlu dah kita beranjak pakai situ lah. Tidak jadi masalah. Sebab kalau ada kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita, bila kita mandi dia jatuh tu, dia tidak kekal situ, dia akan masuk dalam air buang tu, selalu dalam air buang tu. Jadi makna kedudukan bila air kita sekarang ni lebih menepati sunnah lah, yang dikehendaki oleh sunnah itu. Baik, tak apalah, cuba kita tengok di sini. Di sini dikemukakan satu riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi beranjak daripada tempat dia mandi bila Nabi nak mengakhiri mandi junub tu dengan basuh kaki. An Ibn Abbas qalat Maimunah wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a yaghtasilu bihi fa afragha ala yadayhi faghasalahuma marratain aw thalatha thumma afragha bi yaminihi ala shimalihi faghasala madhakirah thumma dalaka yadahu bil ard thumma madmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa yadayhi وغسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Maimunah radhiyallahu anha berkata, saya meletakkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Baginda sallallahu alaihi wasallam mencurahkan air ke atas dua tangannya lalu membasuhnya. Hak ni basuh dengan maksud untuk supaya tangan itu bersih, sebab tangan itu Nabi guna sebagai cetong, sebagai bekas untuk cebok air, dia guna tangan dia. Jadi kena basuh dulu lah. 2 kali ataupun 3 kali Nabi basuh. Dia sebenarnya kalau dalam riwayat Bukhari dia sebut hadis ada Nabi basuh sekali, patut mari pula tajuk lain basuh 2 kali, dikemukakan hadis. Mari pula buat pula tajuk lain basuh 3 kali, dikemukakan pula hadis.
Mana ada belaka tu. Boleh belaka nak buat mana pun. Mana tayang isi air sikit kita guna sekali. Ikut boleh belaka. Tu ya. Cumanya kalau dalam mazhab Syafi'i kita ni dia pilih hak tiga tu. Hak tu dia tarjih tu lah. Dia pilih hak tiga tu dikira sebagai afdal. Cuba tengok di sini. Jadi Nabi basuh tangan dia dua-dua kali atau tiga-tiga kali. Kemudian Nabi SAW mencurahkan dengan tangan kanannya ke atas tangan kiri lalu membasuh kemaluan dia. Selepas tu baru mana ni lebih jelas lagi. Mana basuh kemaluan dulu, bukan ambil wuduk dulu. Selepas itu Nabi SAW menggosok tangannya ke tanah, kemudian berkumur. Tengok. Tak kira kita lepas gosok tangan tu berkumur lalu. Kena tengoklah hadis lain pula lepas gosok tangan tu basuh, kayak kita jumpa dah sebelum ni. Hak sini tak sebut. Maknanya gabung dengan hadis tu dia akan melengkapkan proses kita kata mandi junub tu dengan sempurna. Seperti ini kan? Lepas gosok tangan tu kumur. Iyalah kenapa hal? Mana hak ni hak ringkas. Bila kita capur semua, kita akan jumpalah bila dia gosok tangan dia di tanah tu, dia basuh dulu. Bersih baru dia berkumur. Memasukkan air ke hidung lalu membasuh muka, dua tangannya dan membasuh kepalanya 3 kali. Di sini dia tulis sini wa ghasala ra'sah. Moga mandi kan ni. Bukan ambil wuduk. Kalau ambil wuduk tu dia sapu. Ni mandi ni. Lalu dia basuh kepala dia 3 kali. Kemudian baginda mencurahkan air ke atas tubuhnya. Nabi beranjak dari tempat berdirinya beberapa langkah, dalam riwayat lain beberapa langkah. Lalu Nabi basuh 2 kakinya. Baik, zahir hadis ini dan hadis-hadis yang seumpamanya bercanggah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha sebelum ini. Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sebagaimana wuduk untuk sembahyang. Zahir maknanya ialah dengan sempurna termasuk basuh kaki. Ulama memberikan beberapa penyelesaian kepada riwayat-riwayat yang zahirnya bercanggah ini. Antaranya mungkin boleh dihimpunkan antara kedua-duanya dengan menganggap riwayat Aisyah tu sebagai majaz. Majaz ni maknanya dia sebut secara umum gitu ya. Tu. Sebabnya di segi riwayat lebih banyak riwayat yang sebut kaki dia basuh kaki sekali. Riwayat tu lebih banyak. Sebabnya begini, dalam riwayat Aisyah kalau kita tengok sebelum ni lah, kita baca dah. Hak dia kata wuduk seperti semaya, dia tidak sebut Nabi basuh kaki. Masa ambil wuduk seperti semaya. Memang wuduk seperti semaya ni akhir sekali basuh kaki. Tu sebut secara umum. Gitu. Sebab hak riwayat Aisyah tak sebut mana Nabi, dalam riwayat Aisyah tersebut Nabi ambil wuduk tu sebelum sebagai permulaan kepada mandi junub tu, wuduk seperti salat. Dia sebut gitu ya. Tu. Jadi bila kata wuduk seperti solat, kalau seperti solat, mana basuh kaki selalu lah. Tu. Sebab itulah hadis Aisyah tu dia kena tengok. Sebab tu Ana sebut tadi, mana kalau kita nak faham hak ni, dia kena tengok semualah. Jadi hak lengkapnya hak mana? Tu. Tu jawapan pertama lah. Sebut sebagai majaz tu dia sebut situ ya. Maknanya secara umum gitu ya lah. Dah Nabi dah biasa kalau bila sebut wuduk seperti semaya kira termasuk kaki. Tapi Aisyah tidak sebut dengan terang basuh kaki selalu. Tak sebut gitu. Baik, yang kedua, ada juga ulama menyebutkan boleh jadi maksud dalam situasi yang lain. Ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus membasuh kedua-dua kakinya. Ambil wuduk tu sekali basuh kaki selalu. Boleh jadi juga. Naknya boleh. Mana tidak wajib tu basuh kaki di ujung sekali. Naknya harus. Boleh jadi gitu. Mana basuh tu basuh tempat mandi tu lah. Bukan tempat air bertakung. Di tempat air bertakung, tidak beranjak, tidak bergerak beberapa langkah. Sebab kalau bergerak beberapa langkah, maknanya basuh kaki itu lewat. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam mandi di tempat yang diletakkan pelapik papan atau batu atau tempat yang tinggi. Sebaliknya jika berada di tempat air yang bertakung, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membasuh kaki setelah selesai mandi. Sebabnya begini, dia dalam riwayat Ibnu Umar. Dalam bilik mandi Nabi ni pernah terlihat secara tidak sengaja bila dia naik atas loteng lah. Orang Arab ni kan ada bumur dia tu dia boleh naik.
Dia boleh malam-malam dia duduk buah situlah, biasa orang Arabnya. Dia ternampak Nabi, bukan ternampak aurat Nabi, ternampak Nabi sedang kencing. Hak dia sebutnya ada pelapik kaki. Situ sebenarnya tempat mandi juga tu, enggak bilik air. Dia tak ada lantai, dia pasir begitu, cuma dia tutup dinding, atas ni kosong gitu ya. Jadi dia ternampak Nabi buang air kecil dalam keadaan duduk. Bukan nampak aurat, nampak Nabi duduk. Dan dia nampak tu ada pelapik tu. Supaya kita agak bata letak dua supaya kita zaman dulu kan. Biar tinggi sikit. Tu. Memang ada pun tu. Dalam riwayat Ibn Umar tu. Jadi setengah ulama berdasar pada hadis-hadis tu dia kata maknanya Nabi basuh gitu tu mungkin tepat Nabi mandi tu mungkin ada pelapik kaki dah, tinggilah sikit. Jadi tak kena lah kalau basuh situ lalu pun tak apa. Sebab tujuan Nabi beranjak beberapa langkah untuk basuh kaki tak siwi cemar dalam gua akhir tu. Nak sudah dengan tu dah. Tu. Jadi kalau ada pelapik tu tinggi, maka boleh buat situ lalu. Tercapai juga maksud tak siwi cemar tu. Tercapai juga maksudnya. Cuba tengok lagi. Sebaliknya jika berada di tempat air yang bertakung, maka Nabi SAW akan membasuh kaki setelah selesai mandi. Jadi hak basuh selalu tadi tu tepat yang sesuai. Ada pelapik, mana tepat tinggilah sikit. Sebab tu bagian kalau zaman kita dalam bilik air kita ni, kita boleh amal lah ni. Hak basuh kaki selalu tu. Kalau nak buat dia akhir pun tak apa juga. Moga ada berlaku, asalkan ada. Sebab ibadat ni dia tak boleh ada berapa kali. Tak boleh gitu. Nyada lah tu banyak-banyak dia tak ada. Dia tak boleh gitu. Tak sah ibadat. Dia kena tahu ada. Tak ingat hadis pun tak apa. Tapi jelas ada. Antara kesimpulan lain ialah boleh memisahkan antara anggota wudu. Maknanya kalau kita tengok ni, maknanya kalau kita ambil kira hadis yang menyebutkan Nabi basuh kaki itu lewat akhir sekali, maknanya boleh berlaku selang masa antara apa ni kita kata, maknanya tidak perlu sudah lalu wudu tu. Memanglah dalam kitab fiqh hadis-hadis kalau kita tengok dalam hadis duduk di rumah ambil wudu, mari basuh kaki sudah di masjid pun ada dalam kitab sebut. Orang tua kita amal dulu tu waktu tu. Dia ambil wudu di rumah, moga dia tak akan lepas kan. Nah biasa tengok. Dalam kitab ada sebut. Ada pun sandaran, ada bukan kata tak ada sandaran. Moga dia tidak nak pergi lain dah. Makna dia kira tak apa tu. Mana berlaku tidak mualak situ tu tak apa. Terputuslah kira tu. Dah ambil wudu di rumah, patut kaki tak basuh. Mari basuh di masjid. Basuh tu basuh untuk menyempurnakan anggota wudu terakhir. Enggak, ana pernah tengok ni orang kapung ni. Kapung bacok lah, kapung tu ana tu. Sebab dia tu akan lipat kan. Enggak tanah beri, pasir gitu. Dia ambil wudu, cepat. Dia tak gimana lah. Sebab atas rasa tak siap putus. Kalau dia pergi buat hijab lain dulu, kira putus. Tu tak boleh. Gitu. Jadi ini antara dalil. Hadis ini menjadi dalil bagi fuqaha bahawa boleh tidak sesah lalu wudu tu. Tapi perbincangan panjang lagi. Hak ni masih tak selesai lagi ni. Hak ni duduk di rumah mari basuh masjid ni tak kena kalau nak qiyas dengan hadis ni. Pulaknya. Tapi kukuk mana pun itu termasuk dalam khilaf ulama lah. Tapi ramai juga ulama kata boleh. Moga kita mari di rumah kita tak gimana lain dah dengan maksud nak mari dah. Boleh ada kata. Boleh ni bukan makna molek. Hak molek sesah lalu lah. Cuma sini ni moga dia duduk tengah mandi tak kesah lagi. Duduk tepat sama, tak pergi pun menasabah lah kalau kita kata tak putus pun. Cumanya yang dimaksudkan oleh ulamanya antara bila dia selepas apa dia kita kata, selepas basuh muka semua sekali tu tak basuh sapu basuh telinga dengan kepala semua sekali tu, maknanya buat benda lain dulu. Apa dia benda lain tu? Mandi. Basuh, gosok, gapo mana itu. Akhir baru basuh. Makna terpisah juga tu. Antara basuh kaki dengan perbuatan lain. Dalam konteks wuduk tu. Tak apa tu. Tidak jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i pun sebut gitu kalau dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau dalam kitab fiqh berat pada ni lagi sebut. Duduk di rumah boleh pergi basuh kaki di masjid. Tu kan? Ya. Mana? Ni. Ada lah. Sebab dia tengah buat. Kalau bahasa mudah, dia tengah buat. Memang tak sempurna lagi tu. Disempurnakan di akhir. Itu maksud dia. Tak kurang sebab Nabi buat.
Bila kata Nabi buat, tak boleh kata kurang. Hak tu lebihnya. No, muka Nabi buat. Gitu. Tapi hak wuduk biasa Nabi tak buat gitu. Ni hak mandi wajib ni. Jangan bertokar pula tu. Bertokar tu lepel ni. Tok guru kata cara biar malas buat tu dak. Ya. Nah, jadi panjang cerita. Nah, tak apa. Ni mandi wajib ni. Mandi wajib lain. Baik. Gitu Baik, seterusnya. Jika kata Imam Malik ni, kata Imam Malik kata Imam Malik, jika seseorang berada di tempat yang tidak bersih, bukan kata ada najis ni, tidak bersih. Kalau ada najis tak boleh mandi situ. Ni tidak bersih. Maka yang mustahab ialah melewatkan basuh kaki. Tidak bersih ni mana air bertakun, nampak macam kotor, mana warna keruh tu, boleh jadi air mani, air gapo jatuh situ, itu maksud dia. Kalau ada najis betul-betul najis tak boleh. Tak boleh mandi situ. Kalau ni memang sesuai lah, beranjak tu. Tu kan. Sebaliknya jika berada di tempat bersih, maka yang mustahab ialah mendahulukannya. Ni kata Imam Malik. Mana kalau tempat terbersih, tempat kita ni, bila air tempat kita, basuh lalu kaki ya. Kata Imam Malik, basuhlah, tak payah duduk tangguh di ujung, tak perlu. Hak tu lebih molek. Bahawa dia disebut sebagai mustahab, sunat tu. Kalau tempat tu bersih dah. Di sisi ulama mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat tentang mana yang lebih baik. Seperti yang saya sebut tadi, dalam mazhab Syafi'i khilaf pula ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i khilaf, mana lebih baik? Nak basuh kaki selalu ke? Ke nak kaki tu kita lewatkan sebagai perbuatan akhir dalam mandi wajib? Tu khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dua pendapat. Tapi pendapat yang paling sahih, yang masyhur, maknanya hujahnya kuatlah. Tu. Tapi ini masyhur dan terpilih ialah menyempurnakan wuduk sebelum mandi. Tapi khilaf dia pun kuat juga. Cuma yang paling sah dan yang paling kuat. Itu maksud dia. Istilah tu. Jangan kita kata hak lawan kepada hak lawan kepada ni tak kuat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, mana ambil wuduk biasa sah sekali dengan kaki lalu. Hak tu pendapat lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi maknanya mandi wajib tu dia sudah dengan mandi, bukan sudah dengan basuh kaki. Badruddin Aini berkata, mazhab Abu Hanifah ialah tidak melewatkan basuh kedua-dua kaki kecuali jika seseorang berada di tempat air bertakung. Sepuh asal dalam sepuh ni kan lah. Maknanya kalau dalam keadaan, sebab tu anak kata kalau dalam keadaan bilik air sepuh kita zaman kita lah ni lah. Hak ni cerita ni zaman Nabi. Kalau bilik air sepuh kita lah ni kan, pakai basuh selalu. Gitu. Tetapi ada juga ulama sebut walaupun sini tak sebut, dia kata dak, kalau bila kata boleh, kalau kita amal seperti hak zahir tu, apa masalah ni kata? Tu lebih molek lagi. Ada juga yang kata begitu. Ikut kita lah. Kerana ini termasuk dalam kita kata khilaf yang muktabar sebab ada dalil. Tapi hukum mana pun dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata maknanya basuh selalulah. Jikalau seseorang berada di tempat air lewatkan, mana tidak basuh lalu. Kalau maknanya basuh di ujung, kalau keadaan tempat mandi itu airnya bertakung, basuh tu jadi lewat seperti disebut dalam hadis. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak bertakung, maknanya bila mandi di pasir tu air itu serak selalu, nampak bersih tu, boleh basuh. Mana pakai basuh lalu, tak perlu basuh di ujung. Mana tengok keadaan tempat mandi itu. Riwayat-riwayat yang menyebutkan basuh kaki itu lewat, yakni di hujung sebagai perbuatan akhir mandi wajib, hadis-hadis berkenaan ditakwilkan dengan situasi tertentu seperti berada di tempat air bertakung. Sebab kalau di tempat takungnya air itulah makna dia, di tempat air bertakung. Tak apalah, maksudnya hak tadilah. Kerana itu kedua-dua kaki terpaksa dibasuh selepas selesai mandi. Jadi kalau kita kalau kita duduk di tempat yang tidak bertakung, mana kita basuh selalu kaki, maknanya sudah perbuatan akhir mandi junub itu adalah dengan tidak basuh kaki, pakai mandi gitu ya. Tetapi kalau dilewatkan basuh kaki, ialah kalau alasan dia kerana tempat tu bertakung, maknanya
perbuatan akhir, dikira sudah selesai mandi junub tu dengan basuh kaki tu. Itu maksud dia. Kerana itu kedua-dua kaki terpaksa dibasuh selepas selesai mandi. Apa sebab air bertakung tu? Ni dalam mana riwayat-riwayat sebut gitulah. Ni dia panggil kita nak jamak ke hadis lah ni, nak jamak, nak kompromi, kata aswi nampak bercanggah hadis tu. Atau basuhan itu dengan maksud menghilangkan tanah atau seumpamanya, bukan kerana mandi junub atau wudu. Setengah ulama kata maknanya hak basuh kaki nak suruh bersih. Padahal sah dah mandi junub tu. Cuma basuh nak suruh bersih, moga dulu ke ada pasir, tanah biasa. Sebab tanah kata dia, kita kena faham dalam konteks Nabi, lepas tu kena baru kita lihat dalam konteks kita ni. Jadi nak suruh bersih ada, kalau ada misalnya kata, yalah, moga atas tanah, kan mesti mengecik air dah. Nak basuh hak tu pula. Padahal kau tak basuh hak tu pun sempurna, dah mandi junub tu. Ada yang kata begitu. Sebab dia syarat kata. Enggak kita kata kalau ada sikit-sikit daun-daun kayu, ngecik-ngecik pasir, bukan najis tu. Sah, tak ada apa-apa tu. Baik, Imam Nawawi menyebut dalam kitab Majmu' dia. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' dia. Dia kata ashab kita. Ashab ni mana tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Berpendapat bahawa sama sahaja sama ada seseorang mendahulukan wuduk secara keseluruhan termasuk basuh kaki, atau sebahagian, atau melewatkan basuh kaki, atau melakukan di pertengahan mandi, tak kira lah. Dia tetap memperoleh sunnah mandi tersebut. Namun begitu yang terbaik ialah mendahulukan wuduk secara keseluruhan. Imam Nawawi kata, tokoh-tokoh dalam mazhab kita, dia walaupun letak hukumnya boleh berlaku nak basuh kaki, di awal, di tengah, di akhir boleh berlaku. Tapi hak moleknya, hak terbaiknya adalah buat keseluruhan, biar sempurna dulu sekali yang basuh kaki, lepas tu baru mandi. Maknanya kalau kita berdasar pada apa yang disebut oleh Imam Nawawi ni, dalam konteks mazhab Syafi'i yang dianggap sebagai pendapat yang lebih afdal lah dari konteks mazhab Syafi'i, ambil wuduk sekali kaki lagi. Jadi maknanya sudah mandi junub tu bukan dengan basuh kaki, tapi dengan mandi. Dengan curah air di atas kepala dan sebagainya, sudah waktu. Itu maksudnya. Ialah kalau kita tidak buat gini pun boleh syarat dia niat dan meratakan air seluruh tubuh, ya. Tu biasa dia. Cuma kau tahu ni rugilah kitanya. Ya tak ya mandi basuh juga. Nah, kalau kita buat gini boleh pahala lain pula. Tu lah kelebihan dia. Kelebihannya ittiba' sunnah. Molek buatlah, kalau tanya anak baik buat, tak buat rugi. Gitu yalah. Begitu juga di dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i yang lain selain pada majmu' ni, seperti I'anatul Talibin, Fathul Mu'in dan Rawdatul Talibin, menyebutkan bahawa yang afdal ialah menyempurnakan wuduk, supaya Imam Nawawi sebut sanilah. Mana ambil wuduk biasa sahadu sekali yang basuh kaki. Maknanya dalam kitab-kitab lain, kitab-kitab utamalah dalam mazhab Syafi'i memang sebut serupa dengan Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' dia tu. Baik, selesai berwuduk, bila selesai Nabi ambil wuduk, maka Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha menghulurkan kain untuk mengeringkan anggota wuduk, tapi ditolak oleh Nabi SAW. Dalam setengah riwayat Nabi tak mau gitu, Nabi buat gini. Mana buat gini tu maknanya Nabi menipis. Ulama kata Nabi nipiskan air yang berada di tubuh. Kenapa dia kita panggil buat gini? Reti-reti gitu. Maknanya mesti basah ni. Basah tu tak ada, tapi nipis lah air tu. Ada Nabi buat gitu. Kalau di sini pun gitu ni. Nabi tak mahu keringkan air itu dengan tuala. Dengan tuala tu. Mungkin kerana ingin bersegera menyebabkan Nabi tidak mengambil kata tersebut. Jadi, apa Nabi buat gitu? Di sini dia sebut beberapa contoh pandangan ulama. Apa Nabi tak guna tuala tu yang diberikan oleh Maimunah tu untuk mengeringkan tubuh Nabi selepas Nabi selesai mandi junub tu? Ada setengah ulama kata bakal gaduh tu. Gaduh nak cepat, tak ada nak kesak-sak apa kaki begitu. Gaduh. Nabi tidak mengambil kata tersebut atau kerana waktu itu panah. Lalu perlu kepada kesan basah, kesan air, atau kerana kemungkinan lain. Jadi biar kering tubuh lah. Seperti kita kan musim Ramadan. Dah lah panas musim Ramadan lah. Matam-tam ambil wuduk. Matam-tam ambil wuduk. Patu khomo tu tak akak kepala. Tu kuat ambil wuduk. Enggak panas. Boleh jadi kerana panas tu biar kering tubuh air tu. Tu andaya semua tu. Andaya semua tu. Kalau dalam syarah Bulughul Maram dia sebut pendapat lain. Bahkan setengah ulama kata pendapat tu hamaliknya. Sebab Nabi duduk di rumah
Nabi pun tidak nak tubuh pakai pakaian nak tobik tu. Jadi Nabi kering tubuh tu lebih molek. Sebab tu air wuduk tu ada yang kata begitu. Sebabnya di ketika yang lain, ketika di luar ke, memang sahabat nampak pun Nabi buat gitu, ambil wuduk. Nabi tak kesak pun, walaupun ada kait wala. Ada kesak, ada juga kesak. Ada juga bukan kata tak ada. Ada hadis Nabi, mana Nabi cuma tidak kesak. Enggak boleh panggil dia buat gini. Dia ambil dia buat gitu. Nah, dia bukan kata gonyong begitu, tidak. Maknanya dia kering lah. Bila buat gitu maknanya bila ambil kain tuala buat gitu. Buat gitu. Maknanya tidaklah kata sapu tu. Tu Baik. Disebabkan kemungkinan tersebut, maka hadis tidak boleh menjadi dalil larangan mengeringkan tubuh selepas wuduk. Jadi kalau kita nak ambil dalil sebabnya hadisnya maknanya tak jelas maksud dia. Jadi kita tidak boleh guna hadis ini sebagai hadis larangan daripada mengeringkan tubuh selepas wuduk. Tak boleh. Bahkan perbuatan Nabi SAW mengibaskan tangan selepas berwuduk menunjukkan kepada keharuan tersebut. Tadi dah buat gini tadi. Nabi buat gini. Buat. Patah ni pun Nabi buat gitu. Jadi hak tu nak ayatnya boleh kering tu. Boleh lah. Yalah kalau kita kerja pejabat, misalnya nak pakai duduk mai basah, tak selesa, guna kain tuala kering lah. Lepas tu nak pakai stocking pula, kasut pula. Nak tunggu lama kat lah nak kering gula lekong tu. Kalau di pejabat, kena tengok keadaan. Tak selesa tu main lembab tu. Tu kering tu lah. Sebab tu kan kalau tempat itu dia ada sedia tisu, itulah. Kalau duduk di rumah tak apa. Duduk di pejabat ni dia tidak panas muka ada aircon. Tak selesa tu. Bahkan perbuatan Nabi tu. Al-Hafiz berkata, hadis ini bercanggah dengan hadis lain. Wala tunfidu aydiyakum minal ma' fa innaha marawihus syaitan. Jangan kamu menggerakkan tangan-tangan kamu dengan maksud menjatuhkan air kesan wuduk itu, kerana ia adalah kibas. Dia panggil kibasan syaitan. Marawih tu asalnya kipah, mirwahatani, marawih jamak dia atas wazan mafa'il. Itu tu kira-kira kipah syaitan tu. Dua akijat lagu tu. Dah setengah ulama, cuba tengok bawah ni dia ada buat sini. Lepas tu lagu mana kedudukan hadis ni? Sebab hadis Nabi kebah tu bukan sahadis sebenarnya. Cuba tengok ni. 365 tu. Nak tengok status hadis ni. Hadis tadi lah wala tunfidu aydiyakum minal ma' fa innaha marawihus syaitan itu. Jangan kamu menggerak-gerakkan tangan kamu dengan maksud menjatuhkan air, kerana ia adalah kipas syaitan. Imam Suyuti mengemukakan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ahadith dan Jam'ul Jawami'. Maka dia buat komentar. Dia kata apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Adi dan Ibnu Asakir daripada Al-Bakhtari, ataupun setengah ulama kata Al-Bukhtari bin Ubaid daripada ayahnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-Bukhtari didhaifkan. Jadi perawi hadis ini Al-Bakhtari ataupun Al-Bukhtari didhaifkan oleh Abu Hatim. Dan ditinggalkan, mana ulama tak ambil hadis dia, ditinggalkan hadis dia oleh imam yang lain. Ibnu Adi berkata dia meriwayatkan daripada ayahnya dalam lingkungan 20 hadis. Jadi Al-Bakhtari riwayat hadis daripada ayah dia iaitu Ubaid itu lebih kurangnya dalam lingkungan 20 hadis. Kebanyakannya adalah hadis mungkar. Hadis mungkar ni dhaif beratlah. Dan ini salah satu hadis mungkarnya. Tak boleh pakai ni kira-kiranya. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan hadis lain hak lebih daripada dia. Tak boleh pakai. Gitu maksudnya. Kalau hak mudah kat ulama kata haruh. Dalam kitab sebut haruh boleh. Tapi setengah ulama hadis dia kata kalau boleh buat gitu lagi molek, biar kering tubuh lagi molek. Ada juga macam-macam lah. Baik, cuba tengok sini. Ibnu Hibban mengeluarkannya di dalam Ad-Du'afa dan Ibnu Abi Hatim di dalam Al-Ilal daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Namun begitu hadis ini sangat dhaif. Bukan dhaif ringan-ringan, tidak, dhaif beratlah. Sehingga maksud dia begini tu mana hadis ini sangat dhaif lah. Jadi menyanggahi hadis-hadis sahih yang lain, maka tak boleh nak buat hujah. Dia hadis mungkar lah. Bila satu hadis ni dia bercanggah dengan hadis lain yang lebih sahih daripada dia, maka satu mungkar tu tak boleh amal.
Sebab dia kira dhaif berat tu, bukan dhaif ringan. Tu. Imam At-Tirmizi mengemukakan hadis berkaitan dengannya, iaitu ni cuba kita tengok di sini. Nak ayatnya hak larangnya tadi tu, hadis tu tak kuat. Dhaif terlajak nah hadis tu. Hak kata larang tak boleh nak kebah-kebah, sah nak kering guna jak tangan pun tak boleh. Hadis tu tak kuat. Dhaif jiddan itu. Kalau mungkar ni hadrat mana beratlah. Baik. Imam Tirmizi mengemukakan hadis berkaitan dengannya. Berkaitan dengan hadis, dengan makna hadis ini. An Muadz bin Jabal qala, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda masaha wajh bi tarafi thawbi. Daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu an katanya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai wuduk, Nabi sapu muka dia dengan hujung baju dia. Hujung baju dia. Sauk tu hujung baju dia. Misalnya gini, dia buat kuning, dia ambil kuning misalnya, ataupun dia ambil baju tu bahagian dalam, dia lelak gitu. Bukan bahagian luar ni, bahagian luar nampak. Dia buat gitu. Ada, aku tengok sendiri lah. Nabi buat begitu. Kata dia. Baik. Cuba tengok bawah tu lah. Dari segi perbincangan ulama secara ringkas tu, Sunan At-Tirmizi dia sebut ni. Ini adalah hadis gharib. Sanadnya dhaif. Rishdin bin Sa'ad dan Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi dhaif dalam bab riwayat hadis. Sebab dia gini, Abdurrahman bin Ziyad bin An'um ni dia beberapa orang, tapi hak Ifriqi itu dhaif. Kalau Abdurrahman bin Ziyad bin An'um hak bukan Ifriqi, itu tak apa. Hak Ifriqi tu hak dhaifnya. Dia kalau sebut dalam kitab lagi tu lah. Saya pun habis sikit lagi ni. Selepas mengemukakannya, Imam Tirmizi menjelaskan pandangan ulama tentang masalah ini dengan kata dia, satu golongan ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan selepas mereka, yakni selepas para sahabat, yakni tabi'i, telah memberikan kelonggaran untuk menggunakan tuala. Sebab tu dia jadi khilaf tu mana boleh. Bila bincang-bincang mari harus, bukan kata malik, harus. Ulama yang menganggapnya makruh berhujah dengan pendapat bahawa wuduk akan ditimbang di hari akhirat. Air wuduk tu sedia akan ditimbang. Dia hujah begitu. Sebab tu dia kata makruh. Diriwayatkan pandangan tersebut daripada Sa'id bin Al-Musayyib dan Az-Zuhri. Muhammad bin Humad Ar-Razi telah meriwayatkan kepada kami katanya. Jarir telah meriwayatkan kepada kami katanya. Ali bin Mujahid telah meriwayatkan kepadaku dan dia di sisiku dan bagi aku status dia ni orang yang dipercayai. Kalau nak banding dengan Tha'labah, seorang yang dipercayai daripada Tha'labah, daripada Zuhri. Mana kalau nak kira riwayat Tha'labah ambil daripada Zuhri, hak dia tu lebih aku percaya lagi riwayat. Kata dia, sebab dilarang menggunakan tuala selepas wuduk kerana wuduk itu akan ditimbang. Sebab hal tu kira-kiranya air tu air berkait dengan ibadat. Dia kira gitu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lepas dan hadis Maimunah radhiyallahu anha hak ni mengandungi keterangan kaifiat mandi dari permulaan hingga akhir. Mana kalau kita gabung riwayat Maimunah dengan Aisyah ni, kita akan dapat satu bentuk mandi junub yang lengkap. Itu maksud dianya. Gitulah hadirat untuk hadis ke-8 itu kita bincang untuk sesi akan datang. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.